Cerita ni sedap. Start je kita boleh nampak laki ni yang bernama Harry Houdini tengah nak lompat masuk ke dalam laut sambil diikat dengan rantai besi. Sambil dalam hati dia cakap, orang ramai semuanya nak escape dari kehidupan yang serba busy. Aku pula banyak kali nak escape maut. Kau yang cari. Lepas tu dia pun terjun ke dalam sungai yang sejuk beku tu sambil orang ramai tengok dengan perasaan yang penuh meresahkan. Lepas tu kita boleh tengok flashback 17 tahun sebelum ini, yang mana hari pertama dia dengan bini dia yang bernama Bess nak buat show. Tapi lepas tengok audience macam nak tak nak je tengok kan, dia pun belah je lah yang mana boleh bang, kita dah sengket ni. Bess pun lepas tu buat pengumuman, dengar sini kawan-kawan, suami saya akan membuat aksi keluar daripada kotak ini sambil digari. Lepas tu pakcik tu cakap, siapa pun boleh buat, sah-sah gari tu fake. Tapi Houdini cakap, kalau macam tu bagilah dekat saya gari pakcik. Sekali pakcik tu born lah, dia pun bagi gari kat Houdini. Houdini pun cakap, pisang polis pula dah. Tapi Houdini ni memang terror, dia pusing belakang jap, guna satu dawai ni dan buka gari tu. Pakcik tu pun impress lah dengan Houdini. Start dari hari tu Houdini jadi semakin terkenal di seluruh Amerika dan mula buat persembahan demi persembahan, bukan sahaja dari gari, bahkan dari rantai besi yang dibelit seluruh tubuh dia. Satu malam bini dia cakap, boring lah bang hidup kita ni, jomlah buat benda lain. Tapi Houdini tetap nak buat show macam gitu. Lepas tu kita dihidangkan lagi dengan flashback 1886 dan kita dapat tengok yang Houdini dengan abang dia Das tengok satu pertunjukan silat mata. Dari situlah dia mula minat nak jadi ahli silat mata. Mula-mula dia belajar sikit-sikit lah ilmu-ilmu silat mata ni dan bawa duit yang dia dapat bagi kat mak dia. Tapi bapak dia tak suka sangat kerja dia ni, menyebabkan dia pun berhijrah dengan abang dia waktu usia yang muda. Dia dengan abang dia mula-mula buat persembahan di jalanan, kutip duit untuk bantu finance mak dia. Lepas beberapa masa dia ternampak Bess tengah duk dancing. Dia pun jatuh hatilah dekat Bess. Lepas tu dia pun ajak Bess untuk kerja sama-sama dengan dia. Bess pun terima. Sejak dari hari itulah diorang bekerjasama dan travel seluruh dunia dan buat persembahan di depan audience T20 pula. Abang dia pula cuba untuk tiru trik Houdini untuk kekal relevance dalam dunia permajikan. Jadi Houdini cakap kita kena buat benda yang lebih mencabar, so tak adalah orang berani nak tiru. Kemudian kita dapat tengok pada tahun 1896 Houdini pergi ke sebuah penjara untuk penjarakan dia. Tapi polis kat situ tak nak lah, sebab dia kata, kau gila, aku lock upkan penjenayah aja. Houdini pun ejek polis penjara tu, siap bet $100 lagi lah yang dia boleh keluar dari penjara situ dengan kacang hijau je. Agak-agak panas, polis tu pun masukkan Houdini dalam penjara dan Bess bagi sedikit kucupan sebelum pergi. Polis tu suspek Bess ada bagi something dalam mulut Houdini, tapi cek-cek tak ada. Lepas tu, yes, memang Bess ada bagi something dekat Houdini, tapi Houdini telah simpan benda Allah tu dan berjayalah Houdini keluar dari penjara tu. Apa lagi, tindakan Houdini tu telah viral lah di sidang akhbar sehari dan hanya semalaman sahaja nama Houdini menjadi terkenal dengan julukan The Great Houdini dan ramai mula komen untuk Houdini keluar dari penjara yang lebih besar dan bersekuriti tinggi. Dan pada tahun 1900 Houdini pun menerima cabaran tersebut dan pergi ke penjara Chicago untuk pamerkan triknya. Tapi kali ini dia diikat dengan rantai besi sampai mulut dia pun ditutup. Sungguh pun demikian adik-adik, 5 minit je Houdini ni buat kerja. Lagi mencanak lah nama Houdini ni naik sehingga dijuluki sebagai The Handcuff King. Satu hari kita boleh tengok Houdini telah bershopping barang-barang prop. Dalam kedai tu dia jumpa tuan kedai, nama dia Jim Collins. Jim ni kenal sangat dengan Houdini dan dia juga cakap semua barang dalam kedai dia yang bikin sendiri. Houdini kagum dengan hasil kerja Jim, termasuklah setup persembahan tergantung kaki ke atas dengan kotak yang berisi air dekat sini. Satu hari Houdini datang sekali lagi kedai Jim dengan Bess. Kali ni model kotak kaca tu dah siap. Houdini pun test lah masuk sebab nak try berapa lama dia boleh tahan napas dalam air. Lama juga dia tahan napas. Lepas tu dia bagi signal dah tak tahan. Sekali kotak tu tersangkut pula. Semua bukan main cemas lagi, tapi nasib baik Jim jumpa kapak bomba. Terkeluarlah Houdini dari kotak kaca tu. Scene kemudiannya dicepatkan dan kita boleh tengok Houdini dengan pijama merah dia atas pentas ready nak beraksi. Dia juga beritahu penonton, kalau berlaku apa-apa dekat saya adik-adik, jangan risau, abang bomba ada. Persembahan dia pun start. Jim tukang host persembahan dan bekas kaca tu ditutup. Lepas beberapa minit berlalu, nampak macam tak ada apa-apa. Apa lagi, penonton pun menggelitat lah dalam keadaan meresahkan. Jim pun apa lagi, abang bomba minta tolong. Sekali bomba yang masuk tu heran pasal Houdini tak ada dalam tu. Kalih wah, bomba tu lah Houdini. Standing ovation lah pada penonton. Dengan kemasyhuran Houdini mula merayap serata negara itu, Director of US Secret Service mula untuk menyiasat dia. Dengkilah kau ni Pak Kumis. Dan dalam siasatan dia, diorang dapati Houdini adalah pendatang asing tanpa izin. Namun mujurlah, sebelum apa-apa Houdini dikunjungi Datuk Daud Majid Kasmuri. Ya betul, itulah nama dia. Dia adalah ketua untuk British Secret Service. Datuk tu sudah ubah tempat lahir Houdini dari Hungary kepada US dan bukan bagi saja-saja, Datuk tu minta Houdini merisik rahsia musuh-musuh. Jadi untuk itu Houdini pun pergilah ke Jerman dan mengadakan persembahan untuk keluarga Kaiser. Kat sana dia memperagakan sebuah magic yang sungguh dahsyat
siasat iaitu menangkap peluru dengan mulut. Selang beberapa hari, salah seorang pegawai Datuk Majid tadi tu datang jumpa Houdini dan Houdini pun dedahkanlah beberapa info sulit yang dia dapat sepanjang dia berada di Jerman. Pegawai itu pun impress lah dengan Houdini dan kemudian bagi Houdini satu buku merah yang mengandungi kosakata bahasa Rusia sebagai permulaan bagi misi beliau yang seterusnya. Houdini pun selang beberapa hari dia pergilah ke Moskow, Rusia. Tapi kali ni agak dorang bayar mahal lah kot. Show tu untuk royal family kat situ saja. Kalau macam ni orang panggil show anak beranak. Jadi untuk menang hati dorang, Houdini main satu game. Dia cakap dia akan kabulkan hajat dorang. Dia bagi dorang tulis hajat dorang dan bagi budak ni pilih. Hajat kat situ tertulis bunyikan loceng Kremlin. Jadi semua orang tergelak je lah dekat hajat tu. Pasal loceng Kremlin tu tak pernah berbunyi sejak 100 tahun dulu lagi. Tapi Houdini ni kan ahli magis. Jadi dia pun bagi satu kain dan keluarkan satu tali dari kain tu. Simbolik untuk bunyikan loceng Kremlin. Bila budak perempuan tu tarik je tali Houdini, alangkah terkejut tergempanya tu ayah ni. Memang betul lah loceng tu berbunyi. Semua pun melutut menghormati loceng Kremlin tersebut. Hari berikutnya Datuk Daud Kasmuri ni datang lagi. Dan Houdini pun dedahkan apa perancangan orang Rusia. Datuk Daud pun puji hasil kerja Houdini dan berminat juga nak tahu macam mana kau locengkan Kremlin tu. Yang tu tak ada benda pun tu. Semua dah susun. Bila budak tu pilih kertas hajat tu, aku ubah kertas tu. Dan bila budak perempuan tu tarik tali, asisten aku yang Jim tu lah, dia lah yang shoot loceng Kremlin tu. Simple je tu. Okey, lepas tu Datuk Daud bagi lagi job dekat Houdini, suruh ziarah keluarga duta Jerman pula dan dapatkan maklumat sulit dari dorang. Lepas tu kita dibawa pergi ke panggung persembahan Houdini. Duta Jerman tu pun ada dekat sana. Asisten Houdini bagi tahu yang Houdini dah kena lock dan ada masa 10 minit untuk keluar. Tapi sebenarnya Houdini tak ada pun dalam tu. Dia pecah masuk bilik duta Jerman tu. Malangnya itu jam juga duta Jerman bawa balik perempuan dalam office dia, membuatkan Houdini terdesak dan menyorok dalam peti keselamatan. Macam tu. Nak tambah lagi buruk lagi, duta tu terperasan pula yang peti keselamatan tu tak berkunci hello. Langsung Houdini kena kunci betul-betul. Kau tahu biru. Tapi dia ingat balik, jangan risau bang, awak tu Houdini. Apa? Hook Tui. Kau mesti boleh keluar punya. Dan dia pun akhirnya dapat keluar. Berbalik ke pentas, kita boleh tengok Jim buka peti tu dan dapati ada banyak bunga ros yang didedikasikan kepada Best sebagai ulang tahun ke-10 dorang bersama. Houdini pun keluar dari office duta tu dan bagi kepada pegawai Datuk Daud maklumat rahsia tu dan balik semula ke pentas untuk wish depan-depan happy anniversary kepada Best. Tapi di belakang pentas Best tak suka sebab katanya ucapan tu fake. Abang bagi ros je dekat saya Saya nak rumah. RUMAH. Faham? Ya Allah. Fras punya pasal tidur bilik mandi member. Satu hari Houdini dengan Jim nonton Charlie Chaplin yang merupakan rival terbaharu Houdini. Masa dalam bilik, Houdini nampak satu gelas air dengan ais. Dia pun dapat idea untuk stunt apa yang dia nak buat seterusnya dan dia pun prepare lah untuk stunt tu. Dan beberapa hari kemudian kita dibawa ke scene yang mana movie ni start awal tadi. Lepas Houdini terjun, Best jadi risau lah dekat Shubin dia kan. Awal-awal memang Houdini dah berjaya dah buka gari dengan rantai tu. Tapi silap dia, itu air sungai bukannya tasik. Jadi arus air sungai itu telah menolak Houdini masa dia duk bergalak buka gari tadi. Cemas lah kawan, nak cari lubang tak jumpa. Sekali dia ternampak pula mak dia kasih tunjuk jalan. Houdini pun terselamat. Melihatkan suami dia selalu merisikokan nyawa, jadi Best ni tak berapa nak berkenan lah sangat. Habis kita nak makan apa kalau aku tak bekerja? Houdini pun keluar rumah lah dalam keadaan emosi. Tapi lepas tu dia masuk balik dan minta maaf balik kat bini dia. Tak apa, tak sayang bini oi. Dan dia setuju untuk buat aksi yang kurang berbahaya. Contohnya macam ni. Kasih gajah hilang. Wah, betul punya seronok penonton. Lepas pada tu pegawai Datuk Daud datang lagi. Aduh, nyampah pula aku. Minta Houdini reset Washington pula. Houdini awalnya tak nak lah. Tapi pegawai tu cakap, fans kau mesti nak tengok kau tua Din. Houdini pun setujulah. Kemudian kita diperlihatkan Houdini buat persembahan kat pentas lagi. Tapi aksi yang kurang bahaya juga. Tapi kali ni Sir Arthur datang. Dia ni lah yang menulis cerita Sherlock Holmes tu. Houdini buat aksi berjalan menerusi dinding. Tada! Lepas persembahan, Arthur pergi jumpa Houdini dan puji aksi Houdini. Tapi malangnya lepas Arthur tinggalkan Houdini, Jim datang dan bawa seutas surat dari abang dia yang memaklumkan kematian ibu Houdini. Kawan pun pengsan lah apa lagi. Lepas Houdini sodor, dia minta tolong Best call abang dia suruh jangan kebumikan lagi mak dia. Kemudian kita boleh tengok Houdini hadir di permakaman mak dia. Jim cakaplah kat Houdini, tak usah risau lah Din, kau kan boleh kontak orang yang mati. Houdini pun cakap, itu temberang je. Lepas je mak dia mati, Houdini ni dah nampak lain dah. Dia mula minat nak nonton movie je dan dia mula fana untuk mendalami ilmu alam gaib. Dia mula cari orang-orang yang boleh kontak orang yang mati. Tapi diorang semua bomoh temberang. Punya geram, Houdini sampai buat buku lah mendedahkan penipuan geng bomoh-bomoh scam ni. Magic kau yang scam dulu, tak ada siapa pula nak kacau periuk nasi kau. Satu hari sekali lagi Arthur dengan bini dia datang ziarah Houdini dan Arthur bagi tahu, bini aku bomoh betul Din. Dia boleh tolong kontak mak kau Din. Lepas tu ada seorang
tukang tilik juga datang tiba-tiba. Dan lepas tengok tangan Houdini, dia cakap kau dah nak mati. Lepas tu walaupun Houdini ni tak percayakan bomoh, rindu punya pasal, dia terima tawaran bini Arthur untuk kontak mak dia. Masa kena sawan konon-kononnya, bini Arthur pun bagi tahulah apa perasaan mak dia. Houdini sampai menangis lah masa tu. Tapi bila dia tengok balik, dia cakap, mak aku ni orang Hungary, mana reti tulis bahasa orang putih. Houdini pun pergi balik dekat Arthur. Kau mainkan perasaan aku Kau ingat aku ni sapi? Panas punya pasal dia dedahkan penipuan bini Sir Arthur melalui sebuah radio. Dan dia juga masa tu cakap akan sediakan $25,000 kalau ada siapa-siapa boleh hubungi mak dia. Ui, susah tu nak call roaming alam barzah. Pada tahun 1926, Houdini pergi kat satu rumah istana ni untuk jumpa lagi bomoh-bomoh yang kononnya ada kepakaran untuk kontak mak dia. Houdini nampak kebohongan dorang, dan sebelum Houdini nak dedahkan rahsia bomoh tu awal lagi datang dan cuba nak goda Houdini. Tapi Houdini tak makan godaan tu, dan bomoh tu ingatkan Houdini yang dia akan mati tak lama lagi, dan lepas tu kami Persatuan Bomoh akan kuasai roh kamu. Show Houdini seterusnya di Detroit, yang mana aksi Houdini sama juga macam sebelum-sebelum ni, tapi kali ni kaki Houdini telah terseliuh, terceper. Lepas tu doktor datang jumpa Houdini untuk rehat-rehatkan dululah katanya. Tapi Houdini degil nak juga buat persembahan. Kemudian masa Houdini dengan peminat dia, ada seorang datang dan tumbuk Houdini dengan kuat kat perut dia. Tapi Houdini rahsiakan serangan tu dari best dan teruskan juga persembahan dia. Apa lagi, itu jam juga Houdini keceper dan show dibatalkan. Masa doktor rawat, doktor cakap Houdini ada pendarahan dalaman dan peluang dia untuk hidup sangat tipis, setipis sehelai muka surat. Doktor tu pun sampaikanlah berita tu dekat Houdini, dan betapa dia sedih nak sampaikan memandangkan Houdini adalah performer terbaik sepanjang zaman yang membuatkan ramai manusia terlupa akan kesengsaraan hidup mereka. Doktor tu juga bagi tahu Best dengan Jim dan berita pasal Houdini telah tiris dan viral dengan sungguh cepat. Kemudian Best pun duduklah di sisi suami dia yang sedang nazak itu, dan akhirnya The Great Houdini pun menghembuskan nafas terakhir pada usianya 52 tahun. Seluruh dunia bersedih dengan pemergian Houdini dan cerita pun tamat. So guys, kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk recap. Assalamualaikum.